Untuk makluman ahli yang berhormat, penentuan harga lantai tambang e-hailing adalah kompleks dan perlu diimbangi antara pemandu dan pengguna. Sekiranya harga lantai ditetapkan, harga tambang kepada pengguna juga mungkin meningkat. Pemboleh ubah seperti kesesakan trafik, cuaca, jarak, masa, jumlah permintaan dan jumlah penawaran menentukan padanan tempahan dengan penawaran secara langsung. Justru itu, harga tambang juga fleksibel mengikut padanan faktor semasa. Pihak agensi pengangkutan awam darat telah mengadakan perbincangan dengan pemain utama industri e-hailing dan maklum balas diterima adalah yang pertama, syarikat memberikan galakan kepada rakan pemandu untuk beroperasi di kawasan tumpuan melalui insentif yang ditawarkan oleh syarikat masing-masing bagi memenuhi permintaan semasa. Dua, sebagai contoh, salah satu syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing membuat penawaran insentif secara seminggu lebih awal kepada pemandu melalui notifikasi aplikasi pemandu. Tawaran insentif yang diumumkan boleh membantu rakan pemandu merancang waktu operasi yang sesuai dan jumlah pendapatan yang disasarkan. Sebagai kesimpulan, kerajaan masih belum berhasrat untuk mengawal selia tambang e-hailing buat masa kini. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput sekarang. Ya, terima kasih. Soalan tambahan saya. Pada Ogos yang lepas, Yang Berhormat Perdana Menteri ada mengeluarkan satu kenyataan untuk mengkaji kadar upah minimum dari RM5 ke RM7 bayar setiap penghantaran di dalam aktiviti e-hailing. Saya ingin bertanyakan, adakah kementerian bersedia untuk membuat kadar minimum yang sama juga untuk mereka di aktiviti e-hailing dengan menetapkan kadar minimum terpakai kepada semua e-hailing operator kepada RM8 hingga RM10 minimum. Ini kerana sehingga hari ini ada driver yang masih mendapat kadar upah minimum terlalu rendah iaitu RM5. RM5 jumlah upah untuk mereka yang bawa kereta sebenarnya tak berbaloi dan hanya merugikan sahaja. Sebagai contoh, untuk perbandingan harga per kilometer untuk syarikat Grab adalah dilihat di Filipina. Kadar harga adalah RM1.02 per kilometer dan di Vietnam RM1.55 per kilometer. Mengapa Grab driver di Klang Valley, Malaysia hanya dibayar 70 sen tahun lepas dan dikurangkan ke 25 sen per kilometer awal tahun ini? Mohon kerajaan kaji dan naikkan kadar ini untuk driver menerima kadar upah yang adil. Terima kasih. Yang pertamanya, Datuk Ketua, yang dikatakan e-hailing tadi. E-hailing belum dikawal sedia. E-hailing itu memang ada perbincangan dengan syarikat-syarikat pembekal dan kerajaan menggalakkan mereka untuk melihat kepada kadar upah yang diberikan kepada rider-riders. Itu dilakukan secara perbincangan dan telah pun diadakan perbincangan di antara Perdana Menteri dan juga syarikat-syarikat pembekal. Berkenaan dengan kadar upah e-hailing, seperti yang saya telah terangkan tadi, kita tidak mengamalkan satu kawalan harga ataupun tidak meletakkan satu harga lantai kepada kadar yang diberikan kepada pemandu. Dia perlu dilihat juga kepada perimbangan. Kadang-kadang mungkin rendah tetapi kadang-kadang juga dia tinggi. Dia bukannya lihat kepada satu-satu trip saja tetapi secara keseluruhannya. Jadi bagi saya, kalau apa yang diminta itu dinaikkan kadar, dia juga akan memberikan implikasi. Implikasinya ialah harga tambang kepada pengguna akan meningkat. Jadi kalau itu dilaksanakan, Yang Berhormat juga akan datang balik ke Dewan ini membuat pengaduan bahawa kadar tambang untuk e-hailing untuk pengguna telah meningkat. Jadi kita perlu melihat kepada satu perimbangan bahawa dalam e-hailing ini dia menggunakan satu sistem dynamic pricing mechanism, iaitu bergantung kepada penawaran dan juga permintaan. Jadi kadang-kala mungkin kadar yang diberikan itu rendah tetapi juga secara keseluruhannya mungkin dia berbaloi. Tetapi dari segi penawaran itu bergantung kepada pemandu. Jadi kalau pada ketika ataupun pada waktu-waktu yang tidak puncak, yang tak banyak permintaan, mungkin pemandu tidak memberikan penawaran. Jadi bagi kita setakat ini dasar yang telah pun sedia ada, kita kekalkan, tetapi kita akan terus berhubung ataupun mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat e-hailing dari masa ke semasa supaya kita dapat mencari satu kaedah tanpa kita kerajaan meletakkan satu syarat, tetapi pada masa yang sama kita juga nak melihat bahawa apakah insentif yang boleh diberikan oleh syarikat e-hailing kepada pemandu-pemandu untuk meningkatkan pendapatan mereka.